Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Menteri 2, Timbalan Menteri, KSP dan semua rakan-rakan yang saya muliakan. Dan seperti mana dikesan dalam doa tadi, di akhir Ramadan kita cuba tingkatkan tekad dan amal kita, munajat kita. Pertama tentulah bidang kerohanian, kerana semua ulama nampak sepakat menganggap madrasah Ramadan ini kesempatan untuk meningkatkan mutu iman, akhlak dan amal kita. Dan bagi kita yang terus bertugas juga meningkatkan keupayaan kita dari segi integriti dan amanah, kerana Ramadan itu sebenarnya memberikan kesan disiplin dan latihan pribadi yang unggul. Sebab itu kita sentiasa peringatkan bahawa amal dalam agama ini dia bukan saja ritual biasa, bukan ibadah dalam konteks terbatas. Dia mesti memberikan kesan seperti pernah saya ungkapkan dulu dari ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ukurannya bukan pada perbicaraannya, bukan pada ungkapan kata-kata, tetapi pada penghayatannya. Idza da'akum, memang menyeru, dia adalah kebaikan, tetapi ukuran kejayaannya ialah penghayatannya. Maka kalau Ramadan itu dilihat dari segi tingkat kerohanian, akhlak, disiplin, integriti, maka harus dalam amalan kita. Tentu kita sebagai manusia ada kelemahan kita, kealpaan kita, ghaflah atau kecuaian kita. Tetapi madrasah Ramadan itu kesempatan untuk kita mengingatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat dan jabatan kita bahawa masih ada ruang untuk diperbaiki. Dan saya selalu gurau kalau bila kita ruang ini, room for improvement ini daripada George Bernard Shaw, dan is actually huge room for improvement. It's not a small room for improvement. Baik, itu yang pertama. Terkait dengan soal ini, saya telah mengeluarkan kenyataan dan penyesalan saya bahawa di bawah keluarga Kementerian Keuangan yang harus mendepani isu perubahan islah mastata'tu, perubahan sedaya upaya kita, yang dengar gesaan saya berulang kali tentang integriti, tentang disiplin, dan saya mewakili sosok yang terima kenyataan bahawa perubahan itu harus dari atas. Jadi sebab itu dalam kegiatan kita, sudah Amir tahu dan sudah Johan sedar juga, bahawa kita cukup buat cermat supaya jangan ada pelanggaran peraturan, amalan menyakau melalui kontrak, tender dan sebagainya. Kerana saya fikir selagi pimpinan tidak memberikan contoh, dia tidak akan memberi kesan kepada mereka di bawah. Dan saya ucap terima kasih kepada daripada termasuk TKSP, pengarah-pengarah dan semua agensi nampak membawa juga mesej itu. Tetapi bila kita lihat dan saksikan, kadang-kadang bila ada sergahan ke bawah, nampak masih ada kebocoran, ketirisan dan amalan-amalan lapuk yang merosakkan sendi negara. Dan saya kait bukan saja kebetulan bahawa ini custom, itu memang sangat mengetuk pintu hati saya dan perasaan saya, kerana di bawah keluarga Kementerian Keuangan itu, dengarlah bagaimanapun, bagilah peraturan, sebutlah dalam Ramadan Mubarak Al-Karim, Kullu am wa antum bi khair. Tapi amalan lama untuk menyakau ini
diteruskan. Kalau dulu boleh kita tanya yang di bawah, kita ya kalau di atas ambil bilion-bilion, apa salah aku ambil sikit? Itu kalau dulu saya dengar tu. Ya. Masa saya makan saya dengar jumpa pegawai dia kata, tu saya kena faham lah, kami orang susah, ambil sikit apa salahnya. Yang atas so ambil begitu banyak, semua lepas. Maka saya pun guna dalam ucapan-ucapan saya. Dapat 500 juta itu commission, 500 ringgit corruption. Ya. Dan saya luahkan itu rasa hati saya, isi hati saya, bahawa harus dihentikan. Jadi sebab itu sudah lihat umpamanya semua agensi penguatkuasaan itu tumpu di atas dulu, ya, berbeda daripada pengalaman yang lalu. Ya. Sebab itu saya kata tanpa kecuali Tun, Tan Sri, Datuk Sri, ya, pakar-pakar, saya tidak peduli. Ya. Kerana memberi satu pengajaran, tidak harus dilepaskan sesiapa, kerana ini baru kesan. Tetapi masih berlaku dalam negara kita. Ya. Saya tidak katakan saya ini sudah sempurna, saya juga ada kelemahan, tapi saya cuba sedaya upaya, ya, untuk membetulkan, ya, kesilapan-kesilapan lampau. Dan memang bukan mudah, kerana serangan daripada tokoh-tokoh besar, orang-orang yang dah kumpul kekayaan berbilion itu kuat. Dia pengaruhi media sosial, boleh beli ramai orang, boleh pengaruhi semua dalam FB ataupun TikTok dan sebagainya, menerima upah. Dan tapi saya kata tak ada makna saya jadi ketua dan pimpinan kalau saya tidak sanggup hadapi risiko itu. Kerana saya nak menyelamatkan negara ini daripada amalan curang. Kerana saya yakin Malaysia ini dengan kekuatan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, semua ini, kalau dapat semangat persatuannya, hindari daripada api perkauman dan sentimen agama yang sempit, kita boleh maju. Ya. Islam itu anjurkan perubahan dan kemajuan. Islam itu anjurkan integriti dan tata kelola yang baik. Tapi Islam yang dibicarakan itu, bila kita sebut tata kelola, amalan menyakau, dia sanksi. Ada ahli parlimen kata, apa nak perubahan? Bila penyasaran subsidi dan juga perubahan sistem pencen, dia kata, oh, tapi tak boleh, kerana ahli parlimen ada yang B40. Itu cakap apa itu? Gaji puluh ribu dengan allowance masih B40. Dia ni cakap dari benua mana? Tapi hal ini ada pengaruhnya, kerana mereka ada kekuatan dan ada sikap walak, cakap bohong bagaimanapun. Ya. Bagaimana juga kos sara hidup. Saya tidak pernah menafikan bahawa kita masih hadapi cabaran kos sara hidup. Tapi kita buat sebaiknya. Lawan kartel. Paksa dengan tegas turunkan harga beras import. Ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Ya. Dan harga ayam bila kita batalkan yang ceiling, itu kita selamatkan wang kerajaan 1 bilion ringgit. Dan harga ayam tidak lebih tinggi daripada harga tatkala kita kenakan dasar lama bantuan untuk mengekalkan ceiling, juga elektrik. Dan tentunya kita akan teruskan. Tapi saya nak sebut, mana kita cuba dalam keadaan kekangan sekarang, dia tak boleh anggap dalam setahun ni seolah-olah tidak ada berlaku. Kita datang clean government, nothing happen, no responsibility, no debt, no deficit, just do your work. Ini kebahlulan seperti ini, ya, pandangan-pandangan ini dia merosakkan, ya. Dan nak nafikan hutang tu ada, ya. Dan saya sebut dulu, hutang ni tak salah. Kalau zaman marhum Tun Abdul Razak hutang untuk buka Felda, orang tak marah. Hutang untuk projek mega, dan daripada projek mega itu sakau ratus juta, wajib kita marah dan bertindakan. Ada beda di sini. Jadi saya hanya lontarkan ini dan luahkan perasaan saya untuk saudara cuba faham dan tolong sampaikan, ya.
Baik, itu satu. Tapi walau bagaimanapun ya, saya tidak mau cerita yang terlalu negatif, kerana bila terbongkar cerita umpamanya custom ini, sudah bayangkan satu departmen kecil itu kalau dikira kebocoran itu dalam setahun, kerana mereka mendapat mungkin kumpulannya mungkin 100 juta, tapi yang rugi itu 2 bilion. Bayangkan umpamanya ya, kalau kumpul 200 jabatan-jabatan dengan pelbagai agensi dan sebagainya, kita hilang puluhan bilion ringgit yang patut dipulangkan untuk menjana pertumbuhan, bantu rakyat susah, tingkatkan mutu pendidikan, beri kemudahan kesihatan, dan beri gaji dan upah lebih tinggi untuk perkhidmatan awam. Ya. Tapi ini tidak boleh berlaku kerana kita bekerja dalam kekangan begitu. Sebab itu saya, Datuk Anis dia berdiri je Datuk Anis, saya ucap tahniah ke Datuk Anis, sebab dia tidak melihat itu segi negatif, terus ambil tindakan. Ada kelompok itu terlibat, tukar. Kalau ambil tindakan disiplin, ganti, ramai lagi. Saya yakin majoriti penjawat awam ini orang yang ada integriti dan kasih kepada negaranya. Jadi jangan biarkan satu sekelumit ini mencacat image perkhidmatan awam. Jadi bila ketua pengarah, ketua-ketua agensi, dia tak pilih untuk cuba melindungi. Ini masalah kita. Lantik jawatan ketua pengarah, ketua agensi, gaji tinggi, tapi kerja dia nak lindungi segala keborokan yang berlaku. Jadi tak akan ada perubahan. Tukarlah berapa banyak ketua agensi, tapi kecurangan itu terus berlaku kerana tidak ada kekuatan tekad. Walaupun dah puasa Ramadan dah 40 tahun dah, tak pernah lulus ujiannya. Jadi kalau ada tindakan seperti yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Custom, saya ucap tahniah kerana berani dan ambil tindakan tegas. Apa tidak ada risiko? Ada risiko. Tak ada yang marah, ada yang marah. Tetapi itulah tanggungjawab kalau jadi ketua, bersihkan segera. Jadi Datuk Anis teruskan dengan lebih berani lagi. Baik. Semalam saya umumkanlah ya, walaupun sebenarnya saya tahu, Amin Johan tahu bahawa keputusan saya awal memang tidak memberikan bantuan khas Aidilfitri, kerana saya fikir kita dah bagi 2000 bulan lalu dan kita terangkan ini akan cover sampai hari raya. Tapi itu keputusan, dan keputusan itu memang bijak. Cuma saya kan jelas ke Sarawak, ke Pahang, ke Perak, semalam ke Perlis ya, dan Santuni, dan saya lihat penjawat awam tu ramai, terutama di peringkat bawah, mengeluh kerana pertama kos sara hidup tu meningkat sedikit, keduanya belanja untuk sekolahan anak-anak dan persiapan raya. Sebab itulah petang dan malam itu saya fikir nak tidur berterganggu, saya fikir bagilah sikit ya, kawan-kawannya reda lah sikit, dia orang kerja pun semangat sikit. Jadi alhamdulillah lah kita umumkan, dan mudah-mudahan kita belanja dengan cermat dan berhemah. Dan saya juga gesa semua agensi, badan-badan kerajaan, syarikat-syarikat, cubalah kalau yang dah beri okey, kadang-kadang masuk dalam skim, tapi kalau yang belum, bagilah pertimbangan untuk pekerja-pekerja lain, ratusan ribu yang di bawah kelolaan kita keseluruhannya, supaya dapat sedikit habuan mereka, meringankan beban mereka untuk menyambut Aidilfitri Mubarak. Dan ini termasuk ke bank-bank, boleh bagilah pertimbangan. Saya tak boleh bagi arahan kerana urusan mereka masing-masing, tapi saya boleh bagi gesaan kalau boleh ya. Yang atas-atas jangan naik, tapi yang bawah naik cukup. Belajar daripada keputusan kita 56 ke bawah. Jadi Johan terlepas.
Baik. Jadi ini dia menunjukkan maknanya kita bantu, tapi kita juga tahu bahawa bantuan itu lebih kepada pegawai peringkat tengah dan bawah. Dan di samping itu juga saya ingin jelaskan di sini tentang amalan kita sambutan Aidilfitri. Kita kata kerajaan harus cermat dan belanja. Dan ini termasuk agensi-agensi. Nak sambut Aidilfitri pun sabar. Tapi saya nak pastikan perbendaraan dan syarikat kerajaan tunjuklah contoh. Janganlah bersaing siapa lebih megah dan gagah. Bukan wang kamu pun. Jadi saya nak ingatkan betul, kadang-kadang kita lupa. Saya Perdana Menteri, saya belanja apa salah? Perdana Menteri. Tapi saya fikir bukan wang saya peribadi. Ya. Apa artinya saya tak ambil gaji tapi saya belanja boros wang kerajaan? Tak ada mana. Jadi untuk sambutan, sambutlah sederhana. Ingatlah bahawa dalam Ramadan ini mengetuk pintu hati kita, dhamir kita, conscience kita, beramai di sana, masuk keluarga jauh kita, anak-anak di kampung kita yang tidak mendapat kemudahan keselesaan. Jadi kalau belanja, jimatkan, kirimlah kepada mereka yang lain. Ya, sebab itu saya dah putus untuk sambutan Aidilfitri, saya tidak buat majlis besaran di Seri Perdana. Ya, saya akan ikut beberapa sambutan yang dibuat di negeri oleh kementerian-kementerian seperti mana Ramadan, ya, sambutan Ramadan ada kementerian menerajui program dan saya hadir, jadi tidak menokok belanja kalau dibuat besar-besaran sangat di Seri Perdana. Jadi tu jahannya pantau ya. Jadi saya bukanlah dalam Inggeris dia kata apa, penny wise pound foolish to petty, tidak. You know, kita patut dalam proses ini kita bagi pencerahan, pendidikan, apalagi dikaitkan dengan Ramadan, ya. Dan Aidilfitri itu hari fitrah. Fitrah maknanya kita kembali kepada sifat asli semula jadi yang baik. Fataran nas 'alaiha, maknanya kembali kepada sifat kemanusiaan atau insaniyah atau manusiawi yang asli, yang bersih. Itu tujuannya. Sebab itu dia ada proses tarbiyatul ruhiyah atau madrasah Ramadan ini, proses pembersihan. Tapi bersih macam mana bila lepas itu dahlah juadah iftar itu berlebih-lebih. Orang biasanya turun sikit berat badan, dia naik juga. Tapi bila sambut Ramadan itu berlebih-lebih sangat. Jadi saya hanya jalankan tugas saya untuk mengajak saudara, kalau ada, mana fikirkanlah supaya dapat disimpan untuk sebagainya dipulangkan kepada masyarakat. Saya cadangkan banyak bulan lalu semua ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi itu pilih kampung asal mereka untuk bantu membangunkan. Ya, bukan balik kampung jumpa keluarga, jumpa semua jawatankuasa masjid, jawatankuasa belia, jawatankuasa kampung dan sebagainya, dan cuba cari jalan untuk bantu mereka kenal pasti siapa yang paling miskin atau anak-anak yang tidak mampu ke sekolah. Kalau boleh selesai, kita ada puluh ribu yang punya jabatan-jabatan penting dalam negara. Kalau kita pilih kampung kita dulu, maka saya percaya hal ini boleh buat. KSN sedang mencerahkan peraturan cadangan bagaimana hal ini boleh dilakukan. Saya juga telah umumkan belanja khas untuk projek-projek kecil ekonomi, ya, bukan prasarana, di kampung-kampung minimal 50,000, maksimal 100,000 ringgit. Jadi mungkin pegawai kanan itu bantu mereka untuk memberikan pandangan dan cadangan, walaupun keputusan saya adalah biar yang di kampung itu sendiri yang memutuskan, tapi kita boleh memantau dan memberikan cadangan. Coba bayangkan, ya, tiap kampung, masuk kampung saya, Cotokun, ada juga yang paling miskin, ada juga yang mungkin hadapi masalah ke sekolah dan sebagainya. Jadi saya fikir juga,
anak kampung tu dia jadi Perdana Menteri. Jenguklah di kampung dan bincang dengan mereka, ya, apa keperluan dia di masjid, di sekolah agama, siapa yang paling miskin di situ. Dan saya pantau lah, tapi saya tidak fikir not well structured. Saya tiap tahun itu 2-3 kali sama ada turun atau kirim supaya bantu sedikit. Karena saya fikir kalau semua lakukan itu, dia tidak payah. Dia bukan belanja khas. You have your responsibility to your family in your village. Just do whatever you can. And then dengan pengaruh sudah tahu caranya, hubungi jabatan, surat-surat bagaimana nak karang dan kemukakan dengan baik dan pastikan surat itu dijawab. Ini sudah dilakukan terutama yang punya pengalaman. Nah, itu saja yang saya nak cadangkan. Terima kasih. Dan ini peringatan daripada penguasaan, bukan saja custom, lembaga hasil dalam negeri, ya, immigration. Kita sedang pantau dari dekat, ya. Dan saya harap sangatlah supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecurangan ini, kerana majoriti itu memang hasrat untuk buat kebaikan, tapi kadang-kadang dia hidup dalam budaya yang begitu rupa. Budaya ni sakau semua, jadi dia pun terpaksa lah kata dia, ya. Tapi di mana budaya politik? Saya pernah orang sebut pada saya, dia kata, you dalam menteri kewangan lama kan, apa menteri kewangan lama tak ada kumpul duit banyak-banyak, you must be very average or not intelligent at all. Sebab bagi dia, kalau dah jadi menteri kewangan atau Perdana Menteri, mestilah kumpul banyak. Ini saya saja nak singgung MK itu lah, gurau. Jadi mudah-mudahan kita akhir Ramadan ini kita tumpu sedikit amal lebih, baca Quran, faham dan cuba amalkan. Ya, setengah orang dia berebut nak khatam. Saya tak mau, saya bukan mufti, kalau ustaz bantai pula saya kan. Tapi kalau ikut saya, lebih baik baca, cuba faham dan amalkan. Sebab itu dalam tradisi Nabi Muhammad SAW disebut umpamanya jilun Quraniyun farid, the unique Quranic generation. What's unique about that generation? Precisely because they listen, they memorize, or they read and they understand bil hikmah, and they practice. There is a difference between those who memorize, who can give lectures, but do not necessarily practice. Itu cabarannya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.